Di Kluang Johor, seorang pengetua sekolah dan ketua pembantu mentadbir ditahan kerana disyaki bersubahat meminta dan menerima rasuah berjumlah lebih RM17,000 pada Januari lalu. Pengarah SPRM Johor, Dato' Azmi Alias mengesahkan penahanan tersebut mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Siasatan awal mendapati suspek telah meminta dan menerima wang rasuah daripada seorang kontraktor sebagai balasan memberikan kerja penyelenggaraan pelagar di asrama sekolah. Kedua-dua individu tersebut ditahan di Pejabat SPRM Cawangan Kluang selepas hadir memberi keterangan sebelum dibebaskan dengan jaminan SPRM. Seorang lelaki warga asing ditahan kerana menyeludup 5 kotak berisi minyak masak paket tanpa dokumen dan permit yang sah. Penahanan lelaki berusia 35 tahun itu dibuat di sekitar Johor Bahru pada pukul 12.30 tengah hari semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata suspek ditahan ketika sepasukan polis daripada unit risik Marin Tampoi sedang menjalankan ops taring landai. Turut dirampas sebuah kereta dan 5 kotak yang mengandungi 85 paket minyak masak dengan nilai anggaran keseluruhan rampasan sebanyak RM8,212. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Cubaan menyeludup 65,000 liter minuman keras dengan nilai duiti hampir RM2 juta berjaya ditumpaskan. Serbuan dibuat Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Sembilan di sebuah gudang lama di Jalan Puchong, Kuala Lumpur pada 8 September lalu. Turut disita sebuah mesin pencetak tarikh luput. Menurut pengarah JKDM Negeri Sembilan Muhammad Hafiz Ishak, rampasan berkenaan dipercayai barang belum lulus kastam dan barang larangan import Perintah Kastam 2023. Modus operandi digunakan sindiket berkenaan dengan mencetak tarikh luput palsu pada tin bia berkenaan. Something new for jabatan, meaning that barangan yang dibawa masuk dia tak ada expired. Jadi dia print di gudang. Dia print sendiri di gudang. Kan? Dia print di sendiri. Jadi mana kata sekarang ni bia yang diimport, yang diseludup ni adalah berbahaya kepada peminum-peminumnya. Sebab dia adalah expired. Dia kemungkinan besar telah expired. Kes disiasat di bawah Seksyen 135(1)(D) Akta Kastam 1967 dan Seksyen 74(1)(A) Akta Eksais 1976. Ke arah menjadikan Melaka sebuah negeri mesra pelabur, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mencadangkan Pusat Sehenti OSC berkaitan pelaburan melaksanakan syarat mengenai projek-projek yang diterima dengan lebih kerap. Saya juga menyarankan OSC One Stop Center bagi kelulusan projek-projek industri ini diadakan secara lebih efisien dengan kekerapan dan mengadakan mesyuarat bagi meluluskan mana-mana projek. Kerana kita adalah sebuah negeri yang mesra pelabur, sudah pasti je kita tak nak pelabur berasa sukar untuk mendapatkan lesen ataupun kerja-kerja dalam bentuk KM yang seharusnya boleh dibuat dengan lebih awal, cepat dan teratur. Kerajaan negeri turut bercadang meminda kebenaran merancang daripada individu kepada kebenaran merancang berkelompok, namun hanya dalam kawasan perindustrian yang telah diwartakan. Sehingga Ogos lalu, Melaka telah menerima pelaburan berjumlah hampir RM6 bilion. Kuih serabai juadah tradisi yang makin sukar ditemukan hingga kurang dikenali generasi masa kini. Realiti itu mendorong Ahmad Azri Ismail mengusahakan perniagaan kuih serabai bagi memastikan ia tidak hilang di telan zaman. Laporan Nur Syafi Nasari. Pemuda berusia 34 tahun itu mula mengusahakan perniagaan kuih serabai sejak beberapa tahun lalu. Dia gunakan resepi khas yang dipelajari sejak kecil daripada ibu dan neneknya. Macam kuih serabai ni memang betul-betul jarang lah orang nak jualan kan. Bila dah dekat saya dah remaja, dewasa, lepas tu saya ambil alih. Saya buat marketing sikit-sikit dekat Facebook. So orang dah tahu saya buat kuih serabai.
Usaha promosi yang dilaksana menjadikan perniagaan kuih Rabai yang diusahakan makin dikenali. Pelanggannya terdiri daripada masyarakat berbilang bangsa dari seluruh negara. Kalau remake tanah ni saya rasa sentiasa. Kalau ada kenduri ke apa tu memang alhamdulillah setakat ni memang tak nak putus lagi lah. Dekat KL je dah pernah hampir 7-8 kali juga orang order. Saya buat kat sana. Keistimewaan kuih Rabai terletak pada rasa dan cara pembuatannya. Ia biasa dihidangkan bersama kuah manis. Saya suka kuih ni, macam saya beli kuih ni, saya nak sedekah kawan-kawan tu, jiran-jiran tu. Mana yang tak pernah rasa tu, saya akan sedekah. Kuih tradisional Rabai secara adatnya bagi kaum Melayu sering dihidangkan pada majlis-majlis kenduri tahlil. Namun kini kuih tradisional Melayu ini boleh dijumpai tanpa mengira waktu. Lebih menarik di Melaka, kuih yang dahulunya dianggap rumit pembuatannya kini mampu dihasilkan oleh generasi muda. Laporan Nur Syafina Sari, RTM.